hambanya yang telah diberikan ruang masa untuk menambahkan ilmu pengetahuan, maklumat, untuk kita beramal dengan apa yang perlu kita amal, untuk kita terus maintain dengan istiqamah dengan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang tepat membawa kita ke syurga, dan ilmu yang baik ini membawa kebaikan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita seterusnya masih lagi dalam bicara perkara-perkara yang berkaitan dengan untuk menjaga diri daripada tipu daya syaitan dan menjaga perkara-perkara yang berbahaya dalam siri, amalan-amalan kita mudah diterima ataupun ditolak, dan apatah lagi hidup kita di dunia sementara sahaja. Ya, paling kuat umur yang ditetapkan pada Rasulullah 63 tahun hijrah. Jadi bayangkan umur yang sesingkat begini menyebabkan kita masuk neraka yang tidak terhingga azabnya. Rugi rasanya. Ya, hanya sekali perbuatan kadang-kadang boleh menyebabkan kita kekal dalam neraka. Adakah logik benda yang begitu kita lakukan? Okey. Jadi oleh kerana itu berhati-hati dalam segala tindakan kita. Allah yang bersemayam di atas arsy menyaksikan amalan kita, dan huwa latiful khabir, maha lembut dan maha mengetahui, ya, membicarakan apa yang tersembunyi dalam jiwa kita. Baik, muka surat 651. Ya. Salam. Menjaga perut dari memakan rasuah. Asalnya perut ini adalah satu yang Allah bagikan nikmat kepada kita. Kalau tak ada perut, jawabnya tak makan, kan? Jadi alhamdulillah dengan adanya perut, maka ianya perlu diisikan, kerana ianya satu sifat yang Allah jadikan kepada manusia, ialah lapar nak kena makan. Okey. Maka kalau nak makan, carilah halalan tayyibah, makanan yang halal dan tayyibah, bukan sekadar halal je, tayyibah, ya. Jadi semua yang tayyibah tu halal, dan semua yang halal belum tentu tayyibah. Betul ke tak setuju? Rambutan halal, tayyibah, kan? Petai halal, betul, tayyibah. Ya, tayyibah, semua tayyibah, kan? Junk food halal, laisa tayyibah, tak baik, kan? Benda tu halal tapi tak tayyib. Dia jadi macam tu. Dan semua yang tayyib itu insya-Allah halal. Dia tak ada kata macam apa jugalah tayyib tak halal. Okey. Jadi dalam hadis ini, menjaga perut dari makan rasuah, na'udzubillah min zalik, ia adalah satu perkara yang berbahaya yang terjadi pada umat Muhammad akhir zaman ini terlampau banyak, terutamanya bagi mereka-mereka yang melibatkan diri dari dalam perkara perniagaan untuk mendapatkan satu perkara ataupun untuk mendapatkan satu mansab, pangkat, darajat dengan cara jalan yang tak betul. Apa dia rasuah? Dalam terjemahan istilahat, rasuah itu ialah satu membuat satu ataupun macam mana ya nak sebut, mengambil satu perkara dengan cara jalan yang tak betul, dan diberikan maksudnya mengambil, mengupahkan ataupun memberi habuan dengan cara jalan yang tak betul, nak sampaikan matlamat dia tu. Kalau jalan betul tapi ada gangguan, macam mana tu? Jalan betul, dalam nak dapat, misalnya orang duk sebut tender sekarang kan, tender, okay, dikeluarkan, jalan diberikan, kamu kena buat begini, maka sampailah pada tender yang nak tu. Jadi orang ni ambil nak dapat tender, dia ikut jalan, yang A ikut jalan, yang B dia loncat, okay, dia bagi upah. Ataupun A ikut jalan tapi orang tengah nak juga. Okey, macam mana tu? Tak layan. Tak layan, tak dapat tender. Income tax. Income tax pula dah. Tiga dia letak envelope kosong. Ini apa ni? Ini saya tak ditanya, tak lagi. Apa ni? Dia kata tak ada. Cepat, macam mana tu? Sekarang itulah masalah masyarakat kita sekarang. Okey.
saya tak nak buat rasuah Ustaz, tapi dia kata nak juga duit dia, duit apa orang kata, duit kopi dia. Habis macam mana Ustaz? Kalau tak bagi, orang yang tak ikut tu dapat, tak ikut prosedur, dan orang yang ikut prosedur pula baris juga. Yang ada yang bagi, ada yang tak bagi. Macam mana tu? Pening kepala dalam fitnah begini. Okey, dia yang menjadi masalah apabila jalan yang dibuat itu tak betul, lalu dia upah ataupun dia bagi, itu nama dia rasuah. Ya, itu dua-dua terkena. Tetapi kalau dia ikut jalan betul, dia tak nak bagi rasuah, orang terpaksa juga, maka orang tu yang jahat. Orang yang minta duit tu atau minta duit kopi tu jahat. Kalau paksa, dia kena bagi lah. Habis dah terpaksa, dah tak ada jalan lain daripada orang lain yang jahat dapat. Dia dosa tak yang bagi? Kita nampak asalnya dia bukan rasuah. Asalnya dia dah ikut jalan. Dia maksud rasuah itu nak dapatkan satu perkara dengan jalan yang tak betul. Maksud jalan tak betul tu. Tapi kalau kata kena saman kan, kalau polis ni saya tak bagi juga, dia hina. Tak boleh, tak, ya, saman-saman lah, tak payah bagi. Itu cara itu. Ini yang saya bicara tentang tender masalah kan. Okey, kalau Tak salah lah, tak salah. apa dia? Tak salah kalau yang bagi tu tak salah. Yang mana? Pasal dia tak mau dia tak mau bagi, tapi orang tu nak dia. Dia bagi tak halal. Wallahu alam. Nampak ada yang Orang lain lah. tak ada Rezeki dia. Kalau dia bagi juga tu kira macam dia terpaksa. Pasal itu dikatakan qutta' tariq, orang yang di tengah tu jahat. Orang yang tengah tu jahat. Wallahu alam. Tapi dia tidak disebut, wallahu alam, saya nampak tak disebut rasuah, pasal dia terpaksa di situ. Bukan terpaksa ikut jalan tipu, ikut jalan straight, tapi orang tu jahat. Kalau tak ada orang tu, dia akan clear jalan. Tapi mesti ada. Itu yang jahat tu. Wallahu alam. Kena bicara dengan ulama cara ni. Baik. Rasulullah SAW melaknati orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Ya, bagi rasuah, menerima rasuah, semua kena. Selanjutnya beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan penerima rasuah, kedua-duanya masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, kerana masalah ini, kerana rasuah inilah yang menyebabkan sistem kehakiman betul jadi tak betul. Oleh kerana itu dilarang. Itu pasal hakim ada syarat-syarat dia. Dia tak boleh menerima walaupun sedikit hadiah. Tak boleh langsung. Itu yang jadi malang jadi hakim tu. Kan? Orang nak bagi hadiah tak boleh terima. Kerana dia ditakuti ada unsur rasuah. Tak boleh. Kerana dia boleh melembutkan hati hakim untuk membuat keputusan. Itu yang tak boleh tu. Okey? Jadi itu dia. Hadis ni menunjukkan dilaknati orang yang selepas keputusan dia buat semua dah. Dia belanja makan. Hakim tu. Dia tidak dibenarkan. Tetap tidak dibenarkan. Kenapa? Mungkin lepas ni ada pula kes dia. Kan? Dia macam kes Nabi Musa kan. Dia lepuk orang tu, selamatkan seorang. Esok orang tu juga kan. Takut kes yang begitu. Okey. Kemudian menjaga perut dari memakan hasil jualan anjing dan pendapatan hasil penzinaan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mutawashimah wa akilu riba wa muwakkiluhu wa naha an thaman al-qalbi wa kasab al-baghi wa la'ana al-musawwirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati pembuat dan pemakai tatu, pembuat tatu dan pemakai tatu, orang yang memakan riba serta wakilnya, dan baginda melarang dari memakan hasil jualan anjing serta pendapatan hasil penzinaan. Baginda juga telah melaknati para pengukir, pelukis gambar-gambar manusia dan haiwan. Riwayat Bukhari. Ya, ini di antara hasil yang dilaknati. Buat tatu. Habis orang kata buat mendi ustaz. Kan buat mendi, okey. Inai.
Boleh tak? Tak tahu. Tak. Tak boleh. Tak boleh, Ustaz. Nanti lagi jap. Nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Tak apa. InsyaAllah khair. Okey. Buat mendi macam mana hukum dia? Dosa. Oh, buat cepat sangat Kak Azarina ni. Ini mesti jenis mati level ni. Nak cepat je. Okey. Buat mendi, kalau kita tengok ada fatwa yang keluar di negeri Selangor ke mana ke, kebangsaan ke, mengatakan had tangan je. Okey. Kat sini. Tak apa. Okey. Ada setengah syekh kata tak boleh kan. Syekh di Malaysia lah, orang Malaysia. Dia katakan tattoo. Namun kita melihat pemakaian ini adalah pemakaian orang Arab ataupun orang Pakistan, orang India. Ya, pemakaian ni adalah pemakaian orang sana. Dan tak menjadi masalah kerana dia orang Islam juga. Dan bagi saya tak pernah lagi mendengar ulama-ulama sana mengatakan itu adalah tattoo. Ya, tak ada. Cuma bila dia pakai tu, cuma ulama membahaskan itu adalah zinah, pakaian perhiasan yang menarik perhatian. Tu je kalau nak berbahaskan. Tapi nak kata tattoo tak. Cuma bila kita katakan di tangan ni dia ada had ya. Ya, itu mungkin dikatakan mungkin dikatakan inai. Tapi kalau dah sampai ke ketiak ke bau ke sini kadang-kadang, itu mungkin ada syubhah sedikit ataupun ada meragu-ragukan. Ada. Ya, Cina tu kadang-kadang buat kat sini, kat belakang kan, melalui inai. Maka ada, itu kita katakan mirip pada tattoo. Tetapi kalau kat tangan je, tabiat ya, inai ni, ustaz pun sama selak ke tangan kan. Kalau di Pakistan tu, ya, kalau majlis kahwin, majlis raya, ya, saya pergi ke satu tempat tu, nama dia Mina Bazar. Senang, Minah Bazar kan. Orang lelaki tak boleh masuk, perempuan je. Enjoy perempuan beli belah kat situ. Ya. Saya nak masuk kena marah. Kenapa? Oi, ini perempuan je. Kita pun duduk lah bawah semua. Tengok orang lelaki semua duduk kat bawah hari raya. Esok nak raya tu. Kemudian keluar tu, daripada Minah Bazar tu, semua tangan macam tu. Kita tengok cerita seram kau. Rupanya semua mendi je sampai sini, inai tu. Sampai sini kan, keluar. Sampai nak masuk dalam kereta pun orang buka kan. Masya Allah, masuk pun macam tu kan. Hebat. Okey. Jadi pakaian mereka di sini sampai sini. Okey, dan kaki sikit. Kerana sifat mendi ataupun inai tu naik ke atas, dia tak akan nampak sangat. Dia cepat hilang. Dia mesti daerah sini. Wallahualam, kelebihan dia inai tu. Di sini kuat, kurang. Dia jadi kurang. Ada tapi kurang. Lepas tu cepat hilang. Yang ni okey lah. Lepas tu mendi yang sini lain, yang kat ni pun lain. Okey. Jadi itu kita nampak bukan daripada tattoo, insya-Allah. Cuma kalau nak berkait pun masalah hiasan tu je bagi wanita yang boleh menarik pandangan orang kan. Ya. Kemudian orang yang memakan riba serta wakilnya. Kerana tattoo tadi dia buat daripada bahan-bahan dengan pembakaran kan. Dia masukkan apa? Cat tu secara bakar. Tapi kesian, kadang-kadang bila tengok orang yang dah bertaubat tu, dia nak buang tu bukan senang tu. Ya, dia sanggup ironkan diri dia. Fattakullah mastata'tum. Sampai macam tu kita kata takut pada Allah mana mampu kan. Tak payahlah iron. Lepas tu yang makan riba serta wakilnya, baginda telah melarang dari makan hasil jualan anjing. Ya, jual anjing ataupun dalam riwayat jual kucing. Ya, geram sangat kucing ni duduk kat rumah ambil nah jual kan. Juga dapat juga hasil kan. Tak boleh. Ataupun kucing kita cantik agak jual kan. Tak boleh. Serta pendapatan hasil penzinaan, larangan. Baginda juga telah melaknati para pengukir, pelukis gambar-gambar manusia dan haiwan. Ini khas untuk binatang, manusia dan binatang. Mengukir. Okey, melukis. Hasil penzinaan ini apa juga haram hukumnya. Ya, kerana ada satu dalam berita, dalam surat khabar tu pernah keluar.
seorang wanita dengan anaknya bagi sedekah makan kepada ahli masjid, dan itu siang hari, malam dia JRO. Macam mana tu kan? Kita pening-pening kepala kesudahannya. Okey. Kalau dalam company kan, kalau orang tu bagi hari raya tu, dan semua tu bagi hamper dekat klien tu, memang intention dia memang nak dapat job dari mana kan. Itu rasuah. Itu wallahualam, itu tak nampak rasuah tu. Itu Macam berkenalan Ustaz. itu tak apa. Bank semua dapat first hari raya Cina ke raya puasa. Itu tak nampak rasuah. Bukan, itu tak nampak. Dia syarat dia itu je. Ya. Tapi tengok pada harga dia, kalau bank dia dalam nilai dia dalam besar. Dia kena tengok itulah syarat-syarat dia. Ya, memang ada syarat-syarat dia. Kalau lebih, dan kalau dia pada personal, kadang-kadang dia ada unsur. Kalau pada dari syarikat, lain pula dikatakan. Macam Petronas ditetapkan macam tu. Kalau personal tak boleh. Kalau syarikat, ada syarat-syaratnya lagi. Berapa banyak. Kalau itulah Petronas. Okey. Keempat, menjaga perut dari makan harta anak yatim. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Okay, jadi ayat ini, bila ayat berkaitan dengan azab, benda tu haram. Memakan harta anak yatim satu benda yang besar. Ya, memang tidak dinafikan anak yatim tu kaya ke miskin pun serupa je. Ya, cuma salah faham masyarakat bila sebut anak yatim ada zakat. Tak ada, kita kata anak yatim tak ada zakat kecuali kalau dia yatim miskin. Ya, kita betulkan harta bila sampai misalnya mereka nak bagi kepada wildan kan, anak yatim kita susah, jadi susah. Kerana apa? Bila yatim tu kita terpaksa separate kan, tak boleh nak campur macam tu je. Okey, kita minta perjelaskan. Okey, kalau dia kata untuk anak wildan itu senang. Anak yatim kita separate kan. Okey, sebelum ini kita telah mengikut hadis Abu Hurairah yang menerangkan masalah dosa-dosa besar yang dalamnya termasuk pengharaman makan harta anak yatim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari. As-Sudaid telah berkata, pada hari kiamat kelak orang yang makan harta anak yatim akan dibangkitkan dalam keadaan mulut, kedua telinga, hidung, matanya keluar julapan api. Setiap orang yang melihat akan mengenali bahawa dia adalah orang yang makan harta anak yatim. Lihat Ibnu Katsir, na'udzubillah min zalik. Tak lindung pada Allah. Menjaga perut dari makan harta benda yang masih syubhah hukum hakamnya. Yang ni takwa ni. Ini dikatakan perkataan takwa, yang takut terjebak dalam benda yang haram, kita jauhkan benda yang syubhah. Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah bersabda dalam hadis yang panjang tentang al-halalu bayyinun wa haramul bayyinun. Ini hadis dalam matan arba'in ni. Maksud dia, perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara haram pun jelas. Namun di antara keduanya terselip perkara kesamaran tentang hukumnya yang ramai di kalangan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara kesamaran tersebut, maka dia telah berjaya menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Contohnya seperti pengembala-pengembala ternakan di pinggir pagar. Dibimbangkan ternakan akan meragut apa yang ada di dalam pagar itu. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja ada mempunyai sepadannya, dan sepadan Allah ialah apa-apa sahaja yang diharamkannya. Ketahuilah setiap jasad itu ada mempunyai seketul daging. Apabila elok daging itu, maka eloklah keseluruhan anggota jasad, dan apabila rosak daging itu, maka rosaklah keseluruhan anggota jasad tersebut. Ketahuilah daging tersebut ialah hati. Riwayat Sittah kah oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Itu riwayat Sittah, 6. Riwayat 6 ulama hadis. Okey, baik. Kita tengok tentang maksud di sini, hadis ini.
Hadis ni membicarakan perkara halal jelas. Halal jelas. Ya, halal tidak semestinya ada cop jakim. Halal. Okey? Halal. Tak ada. Yang mana halal tu jelas. Kalau pergi kedai tepi jalan pun tak ada cop jakim, tapi boleh makan kan? Halal jelas kalau kita tahu kan. Cuma sampai kat Indonesia dia datang syubhah. Kan? Orang Islam pun macam orang kafir. Orang kafir pun serupa orang Islam. Antara agama Hindu di Bali dengan agama orang Islam pun susah nak beza. Kan ada beza dia. Waktu masak tu lah, waktu makan. Masing-masing pakai songkok juga. Kan? Sampai saya pun pergi makan tu, lepas tu orang kata, baik-baik lah. Kan kena pastikan kok bantai sate kucing kata. Juga ya. Jadi syubhah benda macam tu. Masakan Padang. Okey. Jadi kalau kat Malaysia alhamdulillah. Tapi kat Malaysia pun jenis mamak-mamak yang cerdik, bukan cerdik, memang nak kena kat orang Islam ni. Saya dah kena di Hindu. Ya, kita tak tahu di Hindu. Memang kita tak nak makan kedai-kedai tu kan. Tengok-tengok macam mamak kan. Order kan. Tapi ada yang tak kena, macam ada yang tak kena. Tapi dia tak letak bismillah apa semua. Atas situ. Kalau Hindu biasa tak letak. Ada satu Hindu di Danau Kota dia letak. Tapi orang dah tegur, marah. Dia tak letak. Okey, jadi bila sampai tak macam tu jadi syubhah kan. Seelok-eloknya tinggalkan. Macam mana pula orang yang boleh makan kedai Cina tu? Itu lagilah syubhah langsung. Bukan syubhah, takut sangat-sangat kan. Kalau kedai Cina yang ada Walaupun tak usahlah. Tak usahlah. Chinese Muslim ataupun macam Cina tu dah popular dengan ni, macam Old Town tu kan. Itu mungkinlah kita katakan secret recipe. Tengoklah, wallahu a'lam. Kalau apa ni? Banana leaf. Ya. Dia selalunya itu Hindu kan. Tapi dia memang tulis halal. Memang halal lah dia punya ayam. Ya. Saya nasihat macam kedai-kedai yang ni, seeloknya jangan pergi. Tapi kalau nak pergi juga jangan makan macam bentuk kambing ataupun ayam tu. Satu nasihat lah. Tengok kadang-kadang Giant dia keluarkan iklan apa ni, harga murah kan, dan surat khabar. Tengok ayam dia. Cuba tengok. Tengok tak dia punya gambar ayam tu. Tak ada potong tengkuk dia. Maksudnya bulat, bersih je kan. Dia cuma tunjuk gambar macam tu. Kita kata apa ni kan, harga murah. Tapi yalah, walaupun kita mungkin dia ada kait dengan orang Islam, tapi leceh sikit jadi. Pelita restoran tu kan, itu India punya kan pelita. Hindu. Cina. Minta kalau boleh kita makan kita punya lah, senang. Masak Kelantan dah. Masak nasi daging, nasi. Okey, jom kita masuk balik. Jadi barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara kesamaran tersebut, maka dia telah berjaya menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara tersebut, maka dia terjatuh ke dalam perkara haram. Ni dia benda syubhah ni, sebaik-baik jauhkan. Kerana nak mengelakkan daripada benda yang haram. Benda yang menjadi ragu-ragu tengah-tengah tu, jauhkan. Itu yang terbaik. Nak juga. Itu yang Rasulullah kata, takut terjatuh ke dalam haram. Itu pasal kenapa hadis dhaif tu kita tidak mahu bicara. Kerana dhaif tu terletak kepada sahih dengan tak sahih. Dan tak sahih tu nampak lebih kuat kadang-kadang. Jadi oleh kata itu tinggalkan. Kita ambil hadis sahihnya. Sehingga hadis dhaif tu jelas kesahihannya. Contohnya seperti pengembala yang mengembala ternakannya di pinggir pagar. Dibimbang ternakan itu akan meragut apa yang ada dalam pagar. Dia ternak kambing tu, dia biarkan tepi pagar. Tak apa tepi pagar. Hanya kepala kawan tu boleh masuk dalam tu. Kerana tabiat binatang ni, kepala boleh masuk, badan semua boleh masuk. Macam kucing, tengok dia nak masuk tu, dia try tu. Okay. Ketahuilah sungguh setiap raja mempunyai sepadan yang sepadan Allah telah
ialah apa-apa saja yang diharamkannya. Berarti Allah dalam hadis ni dia tidak meletakkan sepadan tempat. Ya, kerana Allah tidak ada sepadan tempat dia. Al-ardu kulluhu lillah. Al-alam kulluhu lillah. Semua alam ini milik Allah. Dunia ini milik Allah. Tak ada. Cuma sepadan dia ialah halal dan haram. Itu je sepadan dia. Okey. Jadi sepadan Allah ni kenalah ambil kira. Bila Allah kata halal haram, yang setengah-setengah tu kena berhati-hati. Ketahuilah setiap jasad itu ada mempunyai seketul, dia kata daging. Dalam hadis ni kata mudrah, ketulan darah. Apabila elok darah itu, maka eloklah seluruh anggota jasad. Apabila rosak darah itu, maka rosaklah keseluruh anggota jasad. Yakni darah beku tu. Yang ketahuilah darah itu yang disebut hati. Okey. Jadi semua dalam urusan yang atas tadi, dia berkaitan dengan hati kita. Kalau ketakwaan tu ada, maka semua benda-benda yang syubhah kita tinggalkan. Kalau ketakwaan tak ada, maka benda-benda syubhah tu kita masuk bersama. Itu masalahnya. Ya, na'udzubillah min zalik. Kena risau kadang-kadang. Yalah. Okey. Jadi bila kita lihat dalam hadis ni, hati memainkan peranan penting. Kalau hati itu tidak dididik, tidak dibetul, maka di situlah akan rosak semua sepadan-sepadan Allah ni. Kalau hati kita ada perasaan takut kepada Allah, insya-Allah dia seolah-olah seorang tu macam anak-anak kita lah kan, anak-anak kita ni. Kalau biarkan dia, saya teringat zaman muda-muda dulu kan, budak-budak ni nak main snooker misalnya kan, tak nak main, dia ni tak nak main, tapi nak duduk tengok kan. Senang je. Kalau dah duduk tengok akan main juga. Asalnya dia tak nak. Lepas tu nak cuba. Cuba habislah. Itulah seperti masalah syubhah ni. Ya, dia tidak boleh didekat. Kalau boleh jauhkan terus. Jauhkan terus selamat. Tapi kalau dekat, tak apa salahnya ustaz. Ya. Dia akan jadilah. Ya, akan jadi. Baik, Anas Ibn Malik telah meriwayatkan satu ketika Rasulullah SAW bertemu sebiji buah tamar di pertengahan jalan, lalu bersabda, "Laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha." Kalaulah aku tidak bimbang ianya menjadi harta sedekah, nescaya aku akan memakannya. Ya, lafaz ini menjadikan satu hukum hakam banyak. Okey, pertama, Rasulullah takut benda yang jatuh itu takut orang berniat sedekah. Ya, berniat sedekah macam kita lah, tertinggal barang ke, kalau barang banyak tu mungkin kita cari balik. Tapi kalau misalnya rambutan jatuh sebiji, sekarang musim rambutan kan, jatuh sebiji dua, ya, kita 10 biji beli, jatuh dua, takkan kita nak cari? Tak apalah, niat sedekah. Macam tu hukum dia, jadi sedekah. Ya, dia tidak seperti macam seorang hamba Allah ni, kereta dia kena curi, cari-cari buat report tak jumpa, aku niat sedekah, pok-pok jumpa balik. Boleh lah ambil. Tapi tak jadilah kan, pasal benda tu macam tu kan. Dia ambil tapi dia macam buat kata dalam hadis, muntah jilat balik lah kan. Tapi asalnya benda yang macam tu ada hukum lain sikit kita perbicara kan. Cuma nak ceritakan begini, kalau benda-benda yang kecil macam tu, orang kalau kita jumpa pun tak menjadi masalah ambil. Ya, macam bawang sebiji, habis bawang tiba-tiba kita pun keluar buka pagar tu nak, ada pula sebiji bawang tepi gate kita, ambil kan. Tak apa, halal hukumnya. Ya. Jumpa duit berapa banyak tu? Banyak. Oh, tebal. Kena rujuk balik. Di situ hukum jumpa benda-benda yang berharga, ada hukum dia lain. Kita boleh pegang tapi kena istiharkan. Kena bagi polis ke apa, tapi bagi polis jawabnya kat polis lah. Tapi dia ada hukum dia dalam tempoh setahun. Kalau duit tu banyak, ya, dah boleh jadi milik kita balik. Tapi kalau kita tak ambil, adakah lebih baik kita tak ambil sebab kita takut kita tak boleh nak jalankan, nak istiharkan daripada dia dialirkan pada benda yang tak baik, baik kita pegang dan tolongkan. Takut orang lain ambil, enjoy pula. Tapi kalau jumpa kat public tu salah kan? Jelah public, kita serah pada polis je lah. Tu je lah. RM10 RM10 tu dia ke sedekah. Kita ambil dia kat
ke Baitul Mal. Baitul Mal dia apa dia amalnya yang lebih. Dia ikut, kalau ikut prosedur polis yang akan isytiharkan kan. Baitul Mal tak isytihar. Kalau sikit-sikit tu dia ambil lah. Sikit-sikit tu boleh ambil masuk tabung lah, senang. Tabung mana? Tabung masjid ke apa. Atau mungkin dia niat sedekah, kita panjangkan sedekah tu melalui. Boleh juga Kak. Kalau dia nilai yang dikatakan besar tu, kalau macam 10 tu nilai kecil lagi. Kan? Tapi bagi saya kalau sekadar nilai macam tu, kita nak isytihar macam tempat public tak logik kan. Jadi masukkan tabung lah. Saya cadangkan tabung kebajikan, tabung masjid apa masuk itu. Tapi kalau dah dapat macam tu apa US dollar tu 100 itu bagi balik kat dalam private taxi. Sebab jumpa dalam taxi tu dia pun tak tahu taxi Arab pula tu. Orang Arab lah tu. Dekat US. Okey. Tapi bagi balik dekat susah nak dapat orang jujur atau apa. Cuma tapi tak driver taxi tu bagi ke tak bagi dia tak itu tak kisahlah. Sebab saya depan lah. Penting tau kita dalam bab-bab ini macam ni ya, dalam bab ini terutama nak latih anak cucu kan. Misalan walaupun benda tu dia dalam hadis memang menceritakan jumpa macam ni tak apa ambil kan. Tapi kita didik jangan ambil kan. Bila dah besar dah dia tahu tak apa. Pasal dia tak akan ambil juga macam mana pun dia rasa amanah tu kan. Hatta walaupun duit 10 sen kat rumah ke kan, jumpa tu suruh pulangkan balik. Ambil serah balik ataupun masuk tabung tu kena didik. Kalau kita biarkan tak apa, hukum tak apa kan, sebenarnya dia melatih benda yang agak dia akan terbiasa. Jadi didikan tu kena betul lah kan. Ambil tapi guna letak kat mana macam ni, macam tu kan. Sampai saya teringat dalam bab-bab yang macam tu ya, last waktu kecil kan, umur dalam 6 tahun jumpa RM50 kan, tak ambil, gigil nak ambil tu, bagi kat mak, bagi tahu ni duit jumpa kan, 10 sen jumpa dari rumah tuan. Dia rupanya melatih anak-anak cucu yang tak mencuri, tak ambil, main ambil je tak. Alhamdulillah. Okey. Jadi dalam bab ini kita lihat Rasulullah takut syubhah. Kenapa? Kalau orang letakkan hadiah, okey. Tapi kalau orang letakkan niat sedekah, Rasulullah tak boleh terima sedekah. Itu je puncanya. Dan kedua, benda yang kecil begitu boleh diambil ya, jumpa pisang, rambutan. Ataupun dalam riwayat hadis orang tu kepunan sangat rambutannya. Ya, macam Kak Zarina apa tu? Kepunan apa tu? Misalnya kepunan rambutan kan. Jalan dekat Sungai Pencala tu waktu tu tengah mengidam kan. Rambutan tak ada. Kat kawasan kebun tu ada rambutan. Panggil, "Oi, siapa punya buah rambutan ni?" Tak ada jawab. Ya. Maka apa hukumnya? Dia nak sangat makan. Boleh ambil galah. Boleh ke? Ambil hak mana yang dia kempunan je. Dah panggil 2-3 kali. "Oi, siapa tuan ni?" Tak ada juga. Tunggu, tak ada. Ni kempunan sangat ni, ngidam pula tu kan. Ambillah 2-3 untuk lepaskan kempunan. Lepas tu bodoh. Boleh balik. Jangan pergi ambil. Sedap pula. Mana ke beg plastik ni. Nak bawa pula. Tak boleh. Itu tak boleh. Ya, hanya sekadar tu. Kadang-kadang orang berlaku dalam kes naik kereta, pum, jatuh durian atas kereta. Geram dia kan. Kalau ikut geraman tak boleh. Tapi asalnya kalau ikut kempunan boleh. Tanya siapa punya buah durian ni apa semua. Tapi dia geram. Kakak tu geram kata, dah 4 punya kereta, belah kat situ je makan kan. Itu Allahu'alam. Tapi asalnya ada bab-bab ini yang dibenarkan syarak lah. Okey, dengan sebab itu harta hendak sedekah diharamkan ke atas Rasulullah serta ahli keluarga yang mulia. Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku telah ingat satu kenyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ini di antara kaedah. Pasal kalau buat benda yang jahat, sebenarnya dia meragu-ragukan kita. Kalau kita nak buat satu perkara tu yang tak baik, mesti dia akan datang was-was. Maka elakkan, tinggalkan. Ya.
Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebagai berkata, ayah aku Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai seorang hamba yang telah mengeluarkan cukai kharaj kepadanya, dan ayahku memakan cukai kharaj tersebut. Pada suatu hari hamba tersebut telah datang bawa satu jenis makanan dari ayahku, telah memakannya. Hamba itu berkata kepada baginda, beliau, apakah tuan tahu benda yang dimakan itu? Jawab beliau, apa dia? Jawab hamba itu, sebenarnya aku pernah menjadi tukang tilik kepada seseorang di zaman jahiliah. Tidak ada apa yang kebaikan terhadap tilikan itu, melainkan aku telah menipunya. Akhirnya dia telah menemui aku dan memberikan makanan seperti yang tuan sedang makan sekarang. Lalu ayahku segera masukkan anak jari ke dalam mulutnya dan menjolok-joloknya. Akhirnya termuntahlah semua makanan yang telah masuk ke dalam perutnya tadi. Okey, ini ketakwaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, ya. Yang mana hasil-hasil yang tidak halal dia cuba mengelakkannya. Kalau ikutkan dia tak tahu benda ni, tapi bila dah bagi tahu, ya, dia nak keluarkan, ya, dalam bab-bab yang macam ni. Itu pasal dalam kaedah ini ketakwaan amat penting. Misalan yang isu yang dikatakan di apa ni, di apa nama, di Pulau Pinang tu, katanya dibagikan duit RM50 seorang ke berapa. Daripada hasil, dapat tahu hasil daripada araknya, judinya kan. Di situ, ialah kalau dia tak tahu, halal lah. Dan kalau dia tahu pun, asalnya ini kaedah yang terbaik, ya. Dia tidak perlu ambil benda tu. Brim. Ya. Brim. Jadi duitnya. Bantuan rakyat. Oh, yang tu itu tak apa, itu tak, dia tak ada. Ini apabila kalau benda tu clear daripada, terutamanya kalau clear daripada harta-harta yang tak halal, kena keluarkan. Itu yang terbaik. Yang keenam, jaga perut dari menelan segala bentuk perkara haram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu merintahkan orang-orang mukmin sama seperti yang diperintahkan oleh para rasul. Nampak tak? Arahan para rasul adalah sama dengan arahan orang mukmin. Oleh kerana itu kita kena ikut arahan. Apabila Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik terhadap apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Dia berhenti ayat tu kat situ aja. Washkuru lillah, dia tak masukkan ayat. Bersyukurlah kepada Allah, sesungguhnya jika kamu kepadanya, kamu menyembah, mengabdikan diri. Okey. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang berjalan jauh sehingga dirinya berubah menjadi susut dan kusut masai. Dia angkat tangannya ke langit sambil berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pencariannya adalah haram. Bagaimanakah mungkin diperkenankan doanya? Riwayat Muslim. Nampak tak? Orang tu kalau ikutkan musafir, doa dia mustajab. Tapi apa yang diminta tak mustajab, disebabkan makanannya haram, minumannya haram, dan rezekinya dari sumber yang haram. Itu pasal dalam bab ini kita agak berhati-hati supaya jangan dimasukkan dalam tubuh badan anak cucu kita benda yang haram. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang memakan yang baik, beramal dengan menurut ketetapan sunnah dan mengamankan manusia dengan pelindungannya, nescaya ia akan masuk syurga. Okey. Jadi maksud di sini makanan yang baik membawa ke syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, demi diriku di dalam tangannya, sekiranya seorang kamu mengambil tali kemudian pergi mendapat kayu api di bukit lalu memikul dan menjualnya, kemudian hasil jualan itu dimakannya, adalah lebih baik dari dia meminta-minta dari orang ramai. Dan sekiranya orang itu mengambil tanah lalu menyumbat ke dalam mulutnya, adalah lebih baik dari menjadikan mulutnya penuh dengan makanan yang telah diharamkan.
Hadis riwayat Ahmad, sanad disahkan baik oleh Al-Munziri. Okey. Jadi dalam hadis ni mengisyaratkan rezeki yang halal dengan usaha kita sendiri adalah lebih baik daripada seorang tu meminta-minta. Nampak tak? Meminta-minta jadi hukumnya tak baik. Orang bagi tak bagi sama aja hukumnya. Oleh kerana itu para sahabat tidak meminta-minta walaupun dia miskin. Dia akan usaha juga sedikit sebanyak. Ya. Negara kita kan yang dekat-dekat itu macam ada usaha tapi tak berjaya. Kita bantulah, itu je. Kita bantu je. Itu ihsan kita. Itu sakit juga. Itu di antara masyarakat kita yang sakit tu jenis apa, bila dah bantu tu dia rasa syok pula kan. Faham benda macam tu. Wallahualam. Kalau nak bantu, kita bantu. Kalau tak bantu, yalah hak mana yang mampu je lah. Okey, baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman ke atas umat manusia di mana seorang itu tidak akan lagi menghiraukan terhadap apa yang didapati sama ada dari jalan yang halal ataupun haram. Ya, akan sampai masanya. Bila masanya? Bila masanya? Rasulullah kata akan sampai. Dan inilah zaman dia. Dah sampai dah zaman dia. Tak kira halal ke haram, dia tak kira. Yang penting dapat. Banyak ke sikit ke, yang penting dia dapat. Takut ya? Zaman itu sedang berlaku pada zaman sekarang. Kalau kita dengar pun naik takut kadang-kadang. Terutamanya orang yang terjun dalam medan perniagaan dengan syarikat-syarikat besar, government apa, takut dengar. Saya dengar pun takut. Sampai mereka minta fatwa, kita tak boleh nak bagi fatwa kan, pasal benda dah syubhah. Bila sampai syubhah, takutlah. Takut ya. Baik. Yang ketujuh, menjaga perut dari terlalu kenyang dengan makanan. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah menjemput dan melayan seorang tetamu kafir, lalu baginda menyuruh aku pergi mendapat susu kambing. Hasil perahan pertama telah diminumnya sampai habis. Kemudian diperahnya untuk kali kedua. Hasil itu juga habis diminum. Kemudian diperah untuk kali ketiga. Hasil perahan habis diminum. Masya Allah. Hal ini berlanjutan sehingga sebanyak 7 kali dari hasil perahan. Setelah dia memeluk Islam, baginda menyuruh aku merah susu kambing untuk diberikan kepada baginda yang kebetulan menjadi beliau yang kebetulan menjadi tamunya. Hasil perahan itu habis diminum. Kemudian dia tetamu itu menyuruh memerahnya, tapi kali ini Rasulullah tidak mengendah, lalu bersabda, sebenarnya orang mukmin itu memadai minum dengan 1 usus sahaja, manakala orang kafir dia minum dengan 7 usus. Okey. Penting ya. Maksudnya di sini ini di antara uslub dakwah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita kena faham dalam siri dakwah ya. Ya, kadang-kadang orang tak faham, dia buat benda tu di atas dasar tak faham dia. Maka kita pun terutamanya macam orang nak kita lembutkan pada agama, mualaf ke orang Melayu kita yang Islam tapi dia goncang, kita masih lagi kata tak apalah, biar dia. Sabar, selagi benda tu tak bercanggah syarak kan, sabar dulu. Dah tu, bila dah dia masuk Islam, bila dah dia faham, baru kita tekankan. Ini kaedah. Ya, kerana Rasulullah tidak mahu menekankan benda-benda yang technical punya problem, ya, sampai dia tinggalkan agama. Ya, ini di antara perkara yang kita lihat uslub dakwah Rasulullah. Dan kemudian yang kedua, makanan orang kafir dia tak ada hentian. Dia nak kenyang sampai 7 kali. Oi, banyak tu. Pertama, susu kambing tu bukan senang nak perah. Pernah perah. Dia bukan main perah macam tu je kita nampak oi senang aja. Nak minum lagi. Rasulullah tegur kan. Pasal dia dah Islam. Jadi kemudian susu kambing ni memang susah nak diperah. Kalau kita tak biasa, kalau perah susu tu memang tak boleh perah. Dia tak pula makan dengan KitKat tu boleh keluar susu kan. Itu cerita kartun. Okey. Dia ada cara dia. Kalau ikutkan dia pegang tu macam tu tangan ni tutup. Dia bukan macam ni. Jari tu macam. Saya belajar dekat Pakistan juga tu.
Ya, itu pun tak keluar juga, keluar sikit-sikit. Mula-mula perah macam ni, tak boleh. Rupanya bukan macam tu. Dia masuk jarinya. Okey, tarik. Ya, jadi okey. Ini di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Dan hadis yang mengatakan, ya, kami kaum yang bermakan sebelum kami makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar tak? Ya? Tak, hadis tak sahih. Hadis tidak sahih. Tak sahih. Kami makan sebelum lapar, kami macam mana ke? Berhenti sebelum kenyang. Berhenti macam mana? Makan sebelum lapar. Makan dah lapar. Makan dah lapar. Berhenti sebelum kenyang. Tak sahih. Asal tak sahih. Saya baca ada orang tu, cuba tengok nanti. Cuba rujuk. Pasal saya dah orang tu bagi hadis silsilah hadis dhaif. Satu, lepas tu saya buka satu buku tu pun jumpa juga. Saya pun tak perasan. Ya. Tapi kaedah tu betul. Kaedah tu baik. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya golongan yang kenyang di dunia, mereka adalah golongan yang lapar di akhirat nanti. Riwayat At-Tabrani, sanad disahkan hasan oleh Al-Munziri. Okey, orang yang sibuk kenyang maksudnya orang ni yang tidak pernah lapar, tak ada puasa. Itu maksudnya. Makan aja, bulan puasa pun makan. Dan Rasulullah bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah selagi ianya tidak bercampur unsur-unsur perbaziran dan kesulitan. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan martabahnya adalah hasan. Ya, makan minum tak jadi masalah. Makan apa yang kita nak makan, cuma jangan membazir je. Itu je kaedah dia. Hukum hakam makan, jangan membazir. Lepas tu jangan orang kaya je makan, meninggalkan orang miskin. Lepas tu apa lagi? Yang halal tayyibah. Saidina Umar Al-Khattab pernah berkata, berwaspadalah kamu terhadap fitnah perut, kerana ianya menyulitkan kehidupan kamu dan busuk sekali selepas kematian. Ni masalah perut, ya. Masalah perut kalau kenyang, yang menyebabkan kita susah nak rujuk kepada Allah. Bila kenyang kita susah nak menangis, bila kenyang jadi malas, bila kenyang susah nak bertaubat. Ni masalah perut sebenarnya, ya. Kalau perut yang lapar tu mudah sensitif, jiwa kita lembut kepada Allah. Tapi kalau perut yang kenyang, dia tengoklah jadi serabai banyak. Kenyang perut, nampak, aduh kenyang, mula nak tidur. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, sekira kamu penuhkan perutmu dengan makanan yang terlalu banyak, nescaya terlenalah fikiran, hambarlah segala hikmah, dan lesulah segala anggota badan dari mengerjakan ibadah. Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah telah berkata, barang siapa yang penuh isi perutnya, maka telah masuk ke dalamnya 6 kecelakaan. Pertama, hilang kemanisan munajat. Betul, hilang. Ya, kalau perut kenyang, doa, rasa doa tu macam tak hidup, tak khusyuk. Kita nak munajat kepada Allah. Kedua, terhakis himat yang dimiliki, kehebatan diri itu. Yang ketiga, kurang kejituan akhlak. Akhlak jadi tak berapa nak anu sangat. Yang keempat, berat dalam mengerjakan ibadah, dia jadi malas. Yang kelima, nafsu keinginan akan bertambah. Yang keenam, golongan mukmin sebenarnya sibuk mengelilingi datang masjid, manakala golongan yang sarat perutnya sibuk mengelilingi tempat tidur.
tergolik-golik kan. Dah kenyang sangat. Okey. Itu 6 perkara. Okey, sebenarnya dia mematikan hati sebenarnya kalau perut kenyang. Ya, nak munajat tak ada, nak beribadat kurang. Tu pasal kalau bulan puasa kenyang tu, jawabnya tarawih tu berat sikit, lewat sikit. Lepas tu mula gunakan dalil, tak apa, tarawih 11 rakaat je. Dia cari tu. Tak apalah, tu tak menjadi masalah kan. Cuma sikit-sikit lah kita jaga perut. Rasanya dalam hadis riwayat Muslim ke, dalam kitab Riyadhus Salihin, dibahagikan perut kepada 3. Pertama, makan, minum dan udara. 3 ni dibahagikan, makan, minum dengan udara. Pandai-pandai kita. Tu saya bagi tahu dekat kelas orang lelaki tak mana-mana, makan, minum, udara. Dia bukan makan lebih kurang lah. Saya kata bukan makan, minum, asap. Maksud dia apa? Lepas tu masuk asap. Orang masuk udara, dia masuk asap. Jadi masalah kan. Nafi' pula berkata, seorang lelaki telah datang menghampiri Ibnu Umar, lalu berkata, apa benda ni? Jawab lelaki tersebut, sesuatu yang boleh menghadamkan makanan. Ibnu Umar berkata, apa yang boleh aku buat dengan benda itu, sedangkan aku sendiri dalam sebulan tidak pernah kenyang dengan makanan. Ya, kita berbagai-bagai ubat yang kita guna untuk menghadamkan makanan. Ya, Ibnu Umar mengatakan, aku tak pernah kenyang dalam sebulan tu dengan makan. Maksudnya perut para sahabat ala kadar je. Ya. Ibrahim Ibnu Adham telah berkata, barang siapa menjaga perutnya dari sarat dengan makanan, maka terpeliharalah agamanya. Barang siapa yang memiliki kelaparan, ia akan memiliki akhlak saleh, dan maksiat terhadap Allah jauh dari orang yang lapar, manakala dekat terhadap orang yang kenyang. Kenyang itu matikan hati, ianya juga merupakan punca kegembiraan, gelak ketawa dan gurau senda. Ya, jadi mati hati semua benda ni. Ya, gelak ketawa yang melampaui batas, dia mematikan hati. Diriwayatkan bahawa iblis pernah datang kepada Yahya alaihissalam. Ya, jadi yang ni wallahu alam kesahihannya. Barangkali disebabkan kamu terlalu kenyang, menyebabkan kamu terlalu berat dalam mengerjakan ibadat. Lalu Nabi Yahya menjawab, kalau begitu aku tidak akan mengenyangkan perutku lagi. Iblis seterusnya berkata, cis, aku tidak akan menasihati lagi orang Islam untuk selama-lamanya. Imam Asy-Syafi'i telah berkata, kenyang itu boleh menyukarkan kesihatan badan, menghilangkan kecerdikan, mudah rasanya mengantuk dan melemahkan tuannya dalam mengerjakan ibadat. Jadi alhamdulillah, tapi dalam kelas ni nampak ibu-ibu tak mengantuk, berarti sarapan tadi ringan. Kesimpulannya ialah seorang yang kenyang akan mudah dikuasai oleh syaitan. Dengan itu ia akan mudah mempengaruhinya dengan melarang dari melakukan kebaikan, di samping memperhatikan kejahatan sebagai satu keindahan. Kesemuanya terkumpul dalam ayat yang Allah katakan, wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi ayat itu menunjukkan jangan sampai melampaui batas kenyangnya. Wallahu a'lam bishawab.